أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana we peluang lagi untuk kita boleh mai jumpa sekali lagi. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung pengajaran kita selepas mana kita belajar yang kelima, kita sambung hari ini pada pelajaran yang keenam, iaitu tajuk khalifah yang pertama ataupun raja yang pertama di dalam sistem khulafa, di dalam sistem pemerintahan Islam, iaitu khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang pertama Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah yang pertama baginya. Kalau kita tengok di dalam surat kita, dia tulis di situ pelajaran yang ke-6, 1. Muawiyah bin Abi Sufyan 41 sampai 60 Hijrah, 961 sampai 980 Miladi, iaitu masa pemerintahannya, masa ngetahnya iaitu 20 tahun. Ambil je tahun 41 Hijrah sampai 60 Hijrah, ni adalah masa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Tengok di bawah gambar ini adalah sebagai pengenalan ataupun mukaddimah yang ada dah di dalam pelajaran yang dulu-dulu. Sebagai mukaddimah, ia kata Muawiyah bin Abi Sufyan ialah pengasas kerajaan Bani Umayyah. Dia adalah pengasas, orang betul, orang buat hukatang kerajaan Bani Umayyah. Beliau juga sebagai khalifah yang pertama setelah jawatan ini diserahkan kepadanya oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Lepas pada Sayyidina Uthman mati, berlaku fitnah besar. Siapa buat Islam sama Islam, Muslim sama Muslim, berperang, buat peperangan gimari. Siapa kok berlaku fitnah bunuh Sayyidina Ali, siapa kok Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dilatih jadi khalifah, tetapi dia tak ada nak mengetah dak, kerana takut berlaku fitnah lebih banyak lagi, iaitu fitnah bunuh sama Islam. Maka Hasan bin Ali letak jawatan serah kepada Sayyidina Muawiyah. Maka Sayyidina Muawiyah adalah khalifah yang pertama dan raja pertama lepas pada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhumah. Kerajaan ini, di surat kita tengok, kerajaan ini dinamakan dengan nama keturunan neneknya, iaitu Umayyah. Sebab diletak nama kerajaan Bani Umayyah, tak ada letak nama kerajaan Bani Muawiyah, kerana bukan keluarga, bukan anak cucu Muawiyah saja dak hak jadi khalifah, tetapi diletak nama kerajaan Bani Umayyah kerana semua khalifah yang jadi pada masa ni adalah anak cucu Umayyah belaka, cucu hak Umayyah belaka. Lalu itu letak nama kerajaan turut nama nenek ia, iaitu Umayyah. Dan beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum bangkitan 5 tahun. Sebelum kebangkitan 5 tahun.
dan mula Islam semasa peperangan membuka Mekah bersama ayah dan saudaranya yang nama Yazid. Ketika itu beliau berusia 23 tahun. Jadi Muawiyah beranak di Mekah lah, dilahir di Mekah, beranak ia di Mekah, tapi tak ada masuk Islam lalu. Kerana masa tu masa musyrikin Mekah lagi. Ketika ia beranak, Nabi umur 35 tahun. Lepas pada ia beranak 5 tahun, Nabi dibangkit jadi Rasul. Nabi dibangkit jadi Rasul. Nabi terima wahyu pertama iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apabila Nabi terima ayat tu, bermakna Nabi tu jadi Rasul. Tekah dengan beranak Muawiyah beranak lu 5 tahun, lepas tu Nabi bangkit jadi Rasul. Dia masuk Muawiyah masuk Islam ketika buka Mekah. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, dia tak ada apa-apa lagi. Nabi hijrah pergi Madinah, tak ada apa-apa lagi. Ketika Nabi masuk Mekah mula, nak ambil Mekah mula. Apabila Nabi ambil Mekah siap dah, pergi buka Mekah, masuk Islamlah ayah dia, masuk Islamlah abang dia, dan dia pun masuk Islam. Bahkan ada khilaf di sini, ada khilaf, ada ikhtilaf ulama. Kata dia masuk Islam ke mana, tapi kita pergi turut kitab kita. Kita pergi turut kitab supaya mudah kita nak buat khulasah kesimpulan. Dan hak nak tambah lagi tu, minta kita pergi cari diri kalau kita nak tahu. Kata ada orang duk kata dia masuk Islam belum pada buka Mekah. Kau mana kata? Kita pergi tengok. Kalau kita nak tahu di situ. Tapi apabila kita buat khulasah, serup gapo ke ustaz, minta buat turut dalam surat, mudah tengok. Mudah buat mata tanya. Mudah buat mata tanya. Ayah dia pun masuk Islam, Yazid, abang dia pun masuk Islam. Ketika tu ia umur 23 tahun. Ketika itu ia umur 23 tahun. Beliau dijadikan oleh Rasulullah sebagai penulis wahyu. Apabila ia masuk Islam, Nabi latih ia jadi penulis wahyu. Masa Nabi haram tulis Quran, Nabi larang sahabat-sahabat tulis Quran. Kerana apa? Kerana Nabi takut tulis Quran campur dengan hadis. Kerana itu adalah awal-awal Islam. Islam baru nak kenal, sahabat baru nak kenal Islam. Takutnya pergi tulis Quran, tulis hadis, atibai Quran. Tulis Quran, syarah dengan hadis, pakai hubung lalu. Orang yang hak mari lek belakang duk kata Quran, padahal syarah Quran iaitu hadis. Dia takut tukar campur pergi mari, maka Nabi larang tulis Quran. Bahkan Nabi izin kepada beberapa orang, tak banyak orang hak Nabi izin we tulis Quran. Salah satu daripadanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ning pisik dia, keistimewaan dia. Beliau seorang yang dimuliakan oleh kaumnya, dan setelah memeluk agama Islam, beberapa banyak dari pengikut-pengikut yang memeluk agama Islam serta bekerja keras untuk menyebarkan Islam. Muawiyah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan jadi peniaga, jadi pokar, ada anak koli. Dan di kalangan anak koli itu ada hak kena turut Muawiyah, ada hak duduk bawah Muawiyah juga. Kerana ayah dia, anak dia sepengetahuan tullah. Apabila Muawiyah mengetah, apabila Muawiyah suruh khijah, Muawiyah suruh dengan sepatut dengan anak koli anak khijah. Hak gagah suruh mikul, hak tak rak suruh ngatur gapo nama. Patut dengan khijah dia. Maka buat orang dalam kalangan kaum dia ataupun dalam kalangan anak koli dia tu kasih dan muliakan Muawiyah. Kerana pandai ia kontrol, pandai ia borehan. Maka apabila muliakan Muawiyah, satu ketika Muawiyah masuk Islam, buat orang ramai-ramai hak
kasih kepada Muawiyah, masuk Islam turut juga. Bahkan apabila Muawiyah hijau kepada agama Islam, dakwah Islam, orang fak ni pakat duk tolong Muawiyah juga. Ning nak ayat kata Muawiyah ada botbat besar dalam kalangan orang Arab sendiri pun. Tu tak ada pergi siapa negeri luar lagi, kerana Muawiyah ni negara luar negeri. Dia pergi negeri Yaman, dia pergi negeri Syam. Hak tu hak luar lagi, ada lagi hak luar pun. Tapi nak ayat kalangan fak tu kasih dah. Dalam kalangan fak tu kasih dah. Orang hak duk dekat ada dua hak tambah. Duduk sekali, supaya kita duduk dengan sahabat kita, duduk berak kali, misalnya duduk pondok kali, duduk bilik sekali, tahfiz sekali, duduk bilik sekali, ia nak ada dua hak tambah. Yang pertama, kalau tak tambah kasih, ia akan tambah yang kedua, iaitu benci. Kalau duduk sekali dah, tak ada wak wiyah di kau kasih, maka wak wiyah di kau benci. Kalau tak tambah benci, bermakna atau ia tambah kasih tambah semua. Ning Muawiyah boleh buat orang duduk sekali ya, boleh tambah kasih kepada ya, bermakna kata ya tu orang baik. Ya orang baik, belum pada masuk Islam. Ya orang baik belum masuk Islam, hanya salah dia salah dia akidah saja. Apabila dia masuk Islam, maka masya-Allah, alhamdulillah Nabi latih dia jadi orang nulis wahyu dan jadi penglima perang masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pilih dia di penglima perang. Masa Sayyidina Uthman pilih dia tu jadi Gubernur, jadi Ratna Menteri di Syam. Dan pada masa lepas tu Sayyidina Hasan serah dia jadi khalifah. Ni nak ayat kata hebatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Seterus lagi keturunan di sebelah ayah mengikut susunan seperti berikut. Kalau kita tengok dalam surat kita, awal sekali Qusay ni, ingat Qusay adalah orang hak hipong orang Arab duduk di Mekah. Kerana orang Arab dulu dia duduk kata, dia naik utara dentang gi musim panas kena cari tempat sejuk. Musim sejuk lek tah ke tidna sejuk lajak gelong tai gi di Yaman. Gi duk musim lepas pasir, tu biasa orang Arab. Maka Qusay adalah orang hak hipong orang Arab, seolah-olah kata jadi Tok Nebe. Tok Nebe kata fak kita karawan kita nak tanglak di Mekah jadi sungguh-sungguh. Nak tanglak di sini jadi sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mudah kita nak kelanjagi tidna ataupun kita mudah nak kelanjagi di Yaman titai. Ia di tengah Mekah. Maka Qusay orang hipong mula-mula. Anak Qusay Abdul Manaf. Abdul Manaf ada Abdul Syams. Abdul Syams ni sungguh pun ada pergi kepada nenek Uthman bin Affan. Hak yang dipupu dengan Muawiyah. Okey, kita mari tengok di bawah pada Abdul Syam, iaitu Umayyah. Nenek dia ni, nenek Muawiyah ni. Muawiyah dengan ayah belah ni orang Tula jelah. Belah kiri belah kanan bawah sud tu Muawiyah orang Tula. Hindu ni mak dia. Abu Sufyan ni ayah dia. Nenek dia iaitu Umayyah. Dia ambil kerajaan, letak nama kerajaan nampak tak turut nama nenek dia iaitu Umayyah. Abu Sufyan mak dia nama Hindun. Ni adalah nama keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan seterusnya pengenalan seperti nak sifat-sifat perangai-perangai hak Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengenalan untuk nak tamkuam lucak dengan Muawiyah. Dia kata apa? Muawiyah adalah seorang yang bijak di kalangan orang Arab. Muawiyah orang bijak, orang pandai di kalangan orang Arab. Oleh kerana ia tu adalah anak toke. Lepas tu ia tu ada ada peluang untuk nak belajar banyak-banyak bidang ilmu. Ilmu nego, belajar dengan ayah dia. Ilmu hubungan di antara negeri, belajar dengan ayah dia pergi jual buat Turki, buat sanjakan kakai orang bertek penama dia. Dia panah. Maka dia jadi orang yang bijak kerana dia ada peluang untuk belajar. Dan sabar. Yang pertama bijak, yang kedua sabar.
Sabar untuk nak menghadapi bencana. Uh, nak ngadak ke apa? Ngadak ke rugi. Nego tahun ini rugi weh. Ya sabar. Ataupun berugi, demo celah ya, demo cicir ya, oh Muawiyah nego rugi teruk itu gini, tak pandai nak kontrol, tak pandai nak cakkan ngaraka. Ya sabar. Ia adalah orang yang sabar. Dan beliau adalah seorang yang berani dan tegak pendirian. Ia adalah orang berani, lepas tu orang tegak pendirian. Pendirian adalah apa nama, wawasan. Gapo sosial ni? Cut yun, udumkan. Pendirian adalah udumkan. Dia tu ada udumkanที่มั่นคง ยึดมั่นในอุดมการณ์dia. Gapo udumkan dia? Hak kena kata kena, hak salah kena kata salah. Tu udumkan dia. Berani dia nak kata hak kena tu kena dan hak salah tu salah. Walaupun ada tawaran, walaupun ada orang panggil pun tak tahu nak molek, ataupun ada bahaya nak mari kepada dia pun, maka hak kena dia kata kena, hak salah dia kata salah. Tu orang panggil udumkan hak Muawiyah bin Abi Sufyan. Berani, lepas tu ada tegak pendirian di dalam menghadapi segala bencana dan kesulitan. Bencana adalah upasak, kesulitan panha apa nama. Ya wani, lepas tu ia ada cujianที่มั่นคง. Okey, Muawiyah pribadinya terkenal istimewa, salah satu ahli politik yang bijaksana. Ahli politik nak kan มือง. Muawiyah adalahนักการเมืองhak มีความสามารถ นักการเมืองมีความสามารถ kerana terkenal dia kata orang hak pandai kontrol, orang pandai berihan jahatkan dengan apa, dengan การเมือง tak kira lah การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ apa nama tu, dia pandai kontrol, dia pandai teratur orang, dia pandai ke panha. Tu Muawiyah terkenal. Dan seorang daripada diplomatik yang besar terpengaruh di kala itu. Diplomatik nak kan tu. Diplomatik ni orang perasan dengan rewang negeri ke negeri. Negeri Mekah nak titakan khakai dengan negeri Syam. Dia pandai, dia terpengaruh. Makna kata orang dengar dia jadi kerasa apabila dia kecek pak, pop demo nak ambil wah dia kecek hubung pula. Ataupun dia kecek pak demo narik dengan kosener hak dia. Wak wi orang lain tu, hak nak buatkan khakai dengan dia tu, khakai dengan dia. Hak nak buat sanja gapo dengan dia pun, buat sanja dengan dia. Tu orang panggil terpengaruh. Kalau rumah kita kak, kalau Muawiyah mai duduk di rumah kita, dia kata setor tahun ini harga naik. Maka orang pakak gitum dengan beli setor, nego setor. Dia mau tinggal lah roh dia. Tu dia. Tu nak ayat terpengaruh. Kerasa hak dia tu mudah pung benar. Mudah dengar, orang mudah dengar tu dia. Beliau berani mempertahankan kebenaran dan menolak kejahatan. Ia adalah orang berani, pengeroyak saat ni lah. Udumkan hak ia, kena orang panggil apa? Tehe. Benar hak benar. Benar hak benar, pokpong ความถูกต้องและยุติธรรม. Lepas tu kena tolak ke kejahatan, kezaliman. Beliau seorang khalifah yang bersikap peri kemanusiaan, hingga seorang Kristian Sargon pernah diangkat menjadi pegawai keawangan masa pemerintahannya. Baik, Muawiyah adalah seorang khalifah yang bersikap pribadi manusia. Peri manusia makna miความเป็นมีความapa? Mi gapo เห็นคุณค่า manusia tham. Nampak harga kemanusiaan. Makna dia tak zalim orang. Hingga seorang Kristian hak nama Sargon tu besok akak ia jadi buklakon kangen. Pegawai keawangan masa ngetah Sargon. Dan besok ketika gerja
di Iraq, gereja Kristian, orang panggil board Kristian di Iraq tu runtuh sebab pendin maka Muawiyah ketika tu dia pergi tolong. Dia pergi tolong bangun gereja Kristian. Kau tu tak ada masuk Islam lagi. Oleh yang demikian ya orang Kristian dan Yahudi semasa pemerintahannya amat sanjung tinggi dengan sebab keadilan terhadap rakyat. Maka apabila Muawiyah jadi khalifah, Muawiyah hidup di Syam, orang Yahudi, orang Kristian ni hormat kepada Muawiyah. Kerana Muawiyah ni jaga rakyat dengan adil. Maka ada seorang ulama tarikh yang nama Nicholas berkata, nak wasiat wasiat Kristian ya Nicholas. Dia kata apa? Dia kata Muawiyah adalah seorang yang bijak politik dan tidak kurang dari Rislu. Jadi di kalangan orang Kristian ia ada nak kanmuang hak nama Risli. Pandai cara hak kanmuang. Maka Nicholas ia tiap kata Muawiyah ni bijak sama dengan Risli juga. Tu dia. Sebab apa? Beliau memahami tabiat manusia. Ia faham kuampen manusia tambah orang. Beliau dapat menarik, ia boleh heret orang. Ada orang cungcai nak heret orang. Buat orang ni kloi tam dengan gapo hak ia nak tuju, hak ia nak buat. Dan menyatukan bagi semua parti-parti yang bercanggah di antara satu sama lain. Muawiyah sama orang panggil ruang pak kanmuang ni ia pecah dah. Ia hentang banyak perkara tapi Muawiyah nak ia terbijak ia kanmuang ia tu boleh buat wikan pak telah pak hak canggah hak balah gimari tu boleh jadi baik. Boleh jadi satu fak nak kanmuang. Ni sebagai pujian yang daripada orang Kristian kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikit lagi kita tengok masa pemerintahannya. Masa ngetah ia tu berlaku gapo kita tengok pada tanggal 25 bulan Rabiul Tsani tahun 41 Hijrah telah menuju Muawiyah ke Kufah untuk menerima pelaksanakan yang diikut Syam. Diikut sama oleh Hasan dan Husain dan penduduk Kufah pada 25 bulan Rabiul Akhir. Bahasa orang Arab panggil Rabiul Tsani, kita pun panggil Rabiul Tsani. Rabi' yang kedua. Kita kadang-kadang kita panggil Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. 25 bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijrah. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali pakak pergi di Mekah. Patut orang Kufah hak mari duduk di Madinah, orang duduk di Mekah ni semua ni pakak pergi di Kufah belaka. Untuk apa? Untuk latih jadi khalifah Islam, untuk latih Muawiyah jadi khalifah di Kufah. Di Kufah, iaitu di Syam lah, di Syam. Maka dinamakan tahun itu Amul Jamaah. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kuasa merintah kepada Muawiyah, maka dengan perahan ini berpindah pusat pemerintahan dari kota Madinah ke kota Dimashq yang negeri Syam. Maka perahan ini panggil tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Amul Jamaah tahun satu orang Islam. Tahun apa? Tahun Sayyidina Muawiyah jadi khalifah. Orang Islam satu. Pakak ruam cai gi akad bai'ah Muawiyah bin Abi Sufyan di Kufah, di Syam. Hak tulah Syam dengan Kufah ni hak tulah. Kalau ustaz tanya Amul Jamaah makna apa? Fa itahna boleh ayat insya-Allah. Maka dengan sebab yang dilatih di Kufah tu Wa'wi kena pindah setanti rajakan. Asas tanti rajakan ataupun kerajaan negara Islam tu duduk di Madinah. Rajakan Kelang, hak Islam duduk di Madinah asal. Maka bagi latih di Kufah kena tukar
kena yai rasakan lagi di kepada Kufah, iaitu Syam supaya. Jadi mula di Bani Umayyah, kerajaan negara Islam duduk di Syam. Pasti ada pindah pula lepas tu. Ada pindah pula lepas tu. Maka maka dari sini berubah jorak pemerintahan di dalam hukum syura yang berlaku semenjak zaman Khulafa' Rashidin kepada jawatan khulafa hak mutlak bagi keturunan, iaitu hukum menyerupai cara pemerintahan raja. Di zaman kini sebagaimana yang ditegaskan perkataan ana awal muluk, saya adalah awal segala raja, saya adalah awal raja dalam Islam. Jadi gini, apabila Sayyidina Muawiyah jadi khalifah, ia tukar rubab semua. Rubab kampung krong, kalek tang semua ia tukar. Ia tukar apabila khalifah mati, supaya Abu Bakar mati, ia letak cari sorak, cari orang yang sepatut nak jadi khalifah. Pilih-pilih mari boleh Umar. Umar mati pilih-pilih mari boleh Uthman. Uthman mati pilih-pilih orang kampung agak pilih lah. Boleh kot Sayyidina Ali. Tapi apabila Muawiyah pergi jawatan, Muawiyah tukar rebab. Kalau tang tu jadi rebab Makuraj Kuman. Supaya raja lah. Supaya seperti cara pemerintahan raja. Orang panggil Makuraj Kuman. Anak ia tu ia tentang jadi Makuraj Kuman. Apabila ia mati, Makuraj Kuman ni akan jadi raja. Ganti ayah ia. Anak ia pun latih. Cucu hak Muawiyah pula jadi anak ia latih. Ini orang panggil cara pemerintahan baik raja. Jadi bermakna kata orang lain tak ada seat dah lah. Tak ada seat dah lah untuk nak mari pergi jawatan khalifah. Jadi orang hak misit nak pergi jawatan khalifah pasti kena mari daripada keturunan keturunan hak raja duk jadi tu. Orang panggil pemerintahan secara raja. Bahasa Sia panggil Makuraj Kuman. Lepas tu Muawiyah pun lafaz tubik royak prakak supaya tubik jumpa lah. Royak tu ana awal muluk. Saya adalah raja yang pertama di dalam kerajaan Islam. Kerana belum ni tak ada lagi raja. Dia jadi khalifah. Dia jadi punam patanate pedi. Apabila mari di khalifah Umayyah, jadi raja. Ia latih jadi raja. Ia latih anak ia jadi Makuraj Kuman. Apabila ia mati, anak ia akan jadi raja ganti ia. Sini. Dan kita pergi lagi, Muawiyah di dalam pemerintahan di Syam amat terpengaruh dengan sistem pemerintahan raja-raja Rom di negeri Syam. Dengan ini kemegahannya dan kemuliaan raja-raja itu ditiru dengan mengadakan istana yang indah di dalam negeri dan diadakan barisan pengawal peribadinya, sehingga di dalam masjid juga disediakan tempat istimewa untuk beliau bersembahyang dan dikawal oleh pengawal-pengawalnya. Hal seperti ini berlaku kerana bimbang akan berlaku pula perbunuhan. Bagaimana yang berlaku atas diri Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apabila Muawiyah jadi raja, jadi khalifah di Syam, lepas tu ia tentang dia jadi raja, maka ia terpengaruh. Ada orang panggil orang panggil apa ni? Terpengaruh ni makna asal ni royak kerasa dah pengaruh. Hak ni nak ayat atau ia semsap watanatam hak raja dulu-dulu. Ia di Syam dulu Rom duk pergi Syam. Lalu itu Muawiyah tu orang panggil semsap watanatam hak raja Rom dulu. Ia tengok raja Rom dulu ada perasa, maka ia sang lukna ya askar ya wak perasa wak orang panggil istana moleh besar. Wak istana sudah wak hong tong wak gapo orang panggil ada kebun orang panggil kebun araka. Ni kalau kita tengok kebun araka dia panggil gapo ni? Barisan
pengawal peribadinya. Ada purat, ada orang Rapcai suan tua, ada orang Araka suan tua. Sehingga siapa kok dalam masjid tu ada tempat khas untuk ia mayat. Dan apabila ia mayat, dia duduk tempat ia dah, maka ada askar tahan mari Araka ia pula tempat semayat. Ia buat baik ni kerana gapo? Ia tak buat saja. Ia bukan atas saja-saja, ia semsap watanam Rom dak. Ia takut gapo? Ia takut ada berlaku fitnah bunuh kali pula. Supaya berlaku bunuh Saidina Ali, bunuh Saidina Uthman. Ia takut berlaku bunuh baik tu. Habis ia kena buat baik ni, nak jaga kuam setian hakkan pokron Islam, maka ia pun terpaksa kena buat baik ni. Ia nampak kata idea baik ni sama sang kuam setian wikut kerajaan Islam, maka ia pun buat. Ni adalah masa pengetah ia di masa ia jadi khalifah. Sungguh panjang lagi, sungguh ada lagi panjang lagi cara-cara ngetah, ada cara-cara kan ni cara ngetah dah kan มือง dah, ada cara kan seksa, ada cara สภาพ สิ่งแวดล้อม hal keadaan masyarakat. Ada banyak lagi, tapi boleh jadi ya sebut lek belakang insya-Allah. Kerana pelajaran ni dia panjang lajak, takut kita puas jadi dengar. Ni puas dah rasa pun, tapi usaha gitulah. Sabar-sabar, kerana nak boleh ilmu ni kena ada dengan sabar. Kalau kita duduk dalam bilik tu, ya orang panggil singkat lam, dia narik. Nanti kita duduk di rumah, jadi kadang-kadang malah esok pun tak apa, karya tak apa, sudi dak. Maka sabarlah. Sekadar mana kita boleh buat, sekadar mana kita boleh belajar. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا